Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin dan hadirat serta sidang pendengar yang dirahmati Allah. Kali ini kita di dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 30 sehingga 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah walad darul akhirati khair walad darul akhirati khair la ni'mad darul muttaqin. Maksudnya wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum, dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang Tuhan kamu turunkan? Qalu khaira, kata mereka khair, ia turunkan kebaikan. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini, hasanah, kebaikan. Walad darul akhirati khair, dan bagi hari akhirat, dar akhirat, dunia, rumah akhirat, alam akhirat, khair, kebaikan. Wala ni'mad darul muttaqin, itu benar-benar kurniaan, tempat, benar-benar tempat nikmat bagi orang-orang yang bertakwa. Ini bagi ayat yang 30. Ayat ini sebenarnya membincangkan tentang keadaan orang-orang yang bertakwa apabila ditanya kepada mereka apa yang Quran bagi tahu. Orang-orang Makkah di dalam kempen mereka untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama apabila musim haji. Bila musim haji, orang datang menunaikan haji sejak zaman jahiliyah lagi, dan mereka mula bertanya-tanya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang Muhammad bin Abdullah, orang Mekah yang mendakwa dia sebagai Rasul yang mana diturunkan kepadanya wahyu. Jadi apabila kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah, mereka mula bertanya, apa cerita lelaki yang mendakwa jadi Rasul tu? Apa khabarnya? Zaman tu tak ada Facebook, tak ada surat khabar, tak ada internet, hanya mulut sampai menyampai, daripada mulut ke mulut, cerita, gosip, dengar hearsay, orang tu kata, orang ni kata. Jadi mereka, bila mereka datang, mereka nak tanya. Orang-orang Mekah, pembesar-pembesar Mekah, risau tentang hal ini. Lalu mereka pasang kabilah-kabilah dan orang-orang yang dianggap sebagai boleh mempengaruhi. Setiap kali orang masuk, bila orang tanya je tentang Nabi Muhammad, mereka akan jawab, ni tak payah duk tanyalah, kami ni adik-beradik dia, kami tahu tentang dia ni, bukan boleh pakai, bohong je yang dia cerita tu. Maka ayat Allah sebelum ayat 30 ini, di dalam ayat yang 24, Allah kata, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Apabila dikata kepada mereka, apa yang diturunkan oleh Tuhan kamu? Mereka menyatakan asatirul awwalin, cerita-cerita dongeng orang-orang dulu. Muhammad ni dia bawa cerita dongeng, tak payahlah kamu nak pergi dengar dengan dia. Ini kempen mereka untuk
agar orang yang datang Mekah jangan pergi dengan Nabi Muhammad. Sehingga kuat kempen mereka. Salah satu contohnya, At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, salah contoh, satu orang yang antara yang awal yang masuk Islam masa peringkat Mekah. Bila dia datang, dia pun bagi warning kat dia, jaga-jaga jangan sampai hampa pergi dengar Muhammad cakap, inna Muhammadan lahulul lisan, idza takallama ar-rajul dhahaba bi'aqli. Muhammad ni manis cakap, sweet talker. Kalau kamu pergi cakap dengan dia, siapa cakap dengan dia, habislah akal dia, habis. Jangan cakap. Jadi At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, contoh, apa dia buat? Dia ambil kapas kain, dia bubuh dalam telinga dia. Kuatnya kempen pembesar Mekah ni. Takut nanti terdengar Muhammad bercakap, terpengaruh pula. Bila dia pergi, dia tawaf, dia tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang salat. Orang ni macam tu lah, bila lagi orang larang, tinggal bubuh kapal, rasa nak pergi tahu apa dah lah dia cakap, apa dia yang hebat sangat ni. Jadi dia pergi, dia dengar Nabi salat, nampak okey ni. Lama dia kata, aku ni penyair, orang bijak, pasal apa aku dengar cakap dia orang? Aku boleh nilai sendiri. Dicabut kapas dia. Dia dengar Nabi cakap, dia pergi ikut Nabi, dia tanya, dia kata, orang Muhammad, inilah muta'an fi qaumi, aku orang yang ditaati dalam kaumku. Dia masuk Islam. Dan dia bawa balik kepada suku Daus. Dia bawa balik, dia bagi tahu isteri dia, kau jangan cakap dengan aku sehingga kau terima agama yang aku terima. Isteri dia masuk Islam, mak dia masuk Islam. Kemudian kaum dia tak masuk Islam, dia mari jumpa balik Nabi. Dia minta supaya Nabi laknat kaum dia. Nabi tak laknat, Nabi doa supaya kaum dia masuk Islam. Saya nak cerita, ini adalah kempen supaya jangan dengar Nabi cakap. Dan di kalangan orang-orang Arab, di kalangan tokoh-tokoh Quraisy ni, mereka bukan orang bodoh, orang bijak. Dia orang duk cari nak kata apa kat Nabi Muhammad. Contohnya ialah Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah orang bijak, pemimpin Quraisy yang bijak. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia dengar Nabi cakap. Dia hampir masuk Islam. Dia kata, ini satu perkataan yang bukan sihir, bukan syair, bukan semua ni. Tapi bila dia balik pada kaum dia kata, kau pun boleh terpengaruh Al-Walid. Apa kata kaum kau? Al-Walid bin Mughirah. Sebab tu Allah marah ke Al-Walid ni. Allah kata, "Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida. Dharni wa man khalaqtu wahida." Leave me alone. Biarkan aku bersama dengan orang yang aku ciptakan dia bersendirian. Itu Al-Walid bin Mughirah. Ni manusia yang jahat, ialah manusia yang teruk. Apabila hidayah itu telah nampak pada mata dia, tapi dia tolak hanya semata-mata kerana kepentingan diri dia. Ni Al-Walid bin Mughirah. Dia tahu hidayah, dia tolak pasal kedudukan dia. Allah kata, "Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda." Aku jadikan dia harta banyak, wa banina syuhuda, anak-anak yang ramai yang sentiasa bersama dengannya, wa mahattu lahu tamhida, dan aku mudahkan dia semua urusan. Dia kaya, ada kedudukan, ada nama. Summa yatma'u an azid, Allah kata, kemudian dia nak tambah lagi.
Kalla innahu kana li ayatina anida. Tidak, Allah kata, dia ni memang keras kepala dengan ayat kami. Sehingga Allah kata apa? Apabila dia bertanya dia, Muhammad ni kita nak kata apa ni? Orang duk mari ni. Kalau kita kata gila, macam kita kata, orang tengok dia tak gila. Kita kata dia penyair. Ramai di kalangan kita penyair. Dia akan tahu ini bukan syair Quran. Banyak nak tuduh perkataan apa kat dia ni supaya orang tak boleh terima dia. Tuan tengok jahat manusia. Dia tahu kebenaran, tapi mereka cari satu tuduhan supaya orang lari dari pendakwah. Sehingga Allah kata Al-Walid yang dah dengar Quran, Al-Walid yang telah yakin Quran bukan syair, bukan kalam tukang seher, bukan tukang nujum. Dia yang hampir beriman itu, dia pula ditolong fikir. Tak apa, aku tolong fikir macam mana nak tuduh Muhammad, sedangkan dia tahu yang benar. Tu Allah kata innahu fakkara wa qaddar. Dia itu berfikir dan kemudian nak buat tuduhan. Faqutila kaifa qaddar. Allah musnahkan, rosak jahanamkan apa yang dia cuba rencanakan. Summa qutila kaifa qaddar. Kemudian celakalah, binasa apa yang cuba dia rancang tuduh. Summa nazar, kemudian dia fikir. Summa abasa wa basar, kemudian dia bermasam muka dan bertambah bermasam muka. Summa adbara wastakbar, kemudian berpaling, kemudian dia sombong. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Kemudian dia kata, sebenarnya aku nak beritahu hampa, aku dah tengoklah sihir yang memberi kesan. Sihir, tuduhan yang lebih dekat untuk bagi orang faham. Pasal apa aku dengar macam terpengaruh? Sebab dia tukang sihir. Sebab tu Allah kata, menjawab kepada tuduhan mereka pada ayat yang ke-30 itu, Allah kata wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Jadi bila depa ni pi jumpa balik, tadi pi jumpa geng yang anti, ni pi jumpa geng yang pro pula. Apa yang Tuhan kamu turunkan? Qalu khaira, diturunkan kebaikan. Ini sikap manusia. Bila ada isu yang kontroversi macam tu, cuba tanya dua-dua belah pihak. Tanya penentang, tanya penyokong. Tengok argumen siapa, hujah siapa yang lebih kukuh. Qalu khaira lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ni dapat kebaikan, di akhirat lagi dapat kebaikan. Khair. Tuan-tuan yakin kalau kita beriman menyahut seruan Allah, Allah bagi kebaikan dalam hidup di dunia ini. Tak semesti kaya, kereta mewah, tapi bahagia di dunia ini. Sakinah, syurga itu kesannya ada dalam dada kita. Mudah-mudahan sebelum kita masuk ke syurga yang sebenar, kalau manusia beriman dengan Allah. Kemudian Allah kata, jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin. Jannatu adn, jannah adn, adnin ni adana ni iqamah, darul iqamah, tempat orang tinggal. Jannat kita sebut jannah ni maksudnya asal kita sebut jannah ni tempat yang tertutup. Sebab tu jin tertutup, kita tak nampak dia. Jannah kenapa dia ditutupi? Ia ditutupi dengan hijau-hijauan dan nikmat. Itu panggil jannah. Jannatu adnin yadkhulunaha, yang mereka masuk ke dalamnya, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tuan-tuan, kalau saya sebut perkataan mengalir di bawahnya sungai-sungai, apa yang tuan-tuan perasan?
rasa. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tentu akan bayangkan satu tempat menghijau, cantik, ada sungai yang mengalir. Betul tak? Fikiran kita akan datang. Tapi Nabi SAW kata, Allah sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Qudsi, a'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar. Aku sediakan pada hamba aku apa yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah mendengar, tak pernah terlintas di dalam jantung hati manusia. Kalau syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai, macam pernah terlintas. Sebenarnya litakrib, untuk mendekatkan, nak bagi faham, mengalir di bawah sungai-sungai, tapi apa yang hampa bayangkan itu bukan yang tu. Kerana apa yang kita bayang ialah hasil daripada apa yang pernah kita saksikan. Igawan yang ada dalam fikiran kita ialah igawan hasil daripada apa yang pernah disentuh, dirasa, dilihat oleh panca indera kita, sense kita. Tetapi Allah sediakan perkara, kemudian sebab itu Nabi kata, jika kamu mau kamu baca, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Diri tak tahu apa yang Tuhan sembunyikan untuk mereka daripada penyejuk mata. Kalau kita dengar suara sedap, barangkali suara dalam syurga, la ainun ra'at wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar, cantik macam dalam syurga, tak betul. La ainun ra'at, mata tak pernah tengok. Dunia yang cantik, tuan-tuan pernah berjalan merata, saya pun mungkin pernah berjalan banyak dalam dunia ni, banyak tempat kita tengok, kagum kita dengan kecantikannya. Tapi Tuhan kata tak ada apa-apa, yang tu tak ada, nothing, tak ada apa pun dibandingkan apa yang aku sediakan. Bukan yang kata ni pelukis, bukan yang kata ni orang yang melihat, tapi yang kata inilah Tuhan yang mencipta. Agak-agak indah mana syurga yang Tuhan sediakan untuk orang yang masuk dalamnya. Sebab itu kita tak heran sahabat boleh makan separuh tamar, Nabi kita masuk syurga, separuh lagi wahai Rasulullah aku makan dalam syurga. Kerana yakin mereka dengan syurga. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Bila kamu tengok di sana, kamu akan tengok nikmat yang besar. Nikmat dan kerajaan yang besar. Nikmat dan kerajaan yang besar. Kita nak dapat sekangkang tanah pun kadang-kadang tak ada sebahagian. Kalau ada seorang 100 relung hebat, kalau orang boleh memerintah besar Amerika tu hebat, tu pun belum tentu dia nikmati. Allah kata kerajaan yang maha besar bagi setiap yang memasuki syurga. Segala servis, segala khidmat yang dia nak dihidangkan untuk dia. Mungkin di dunia ni dia pecacai, di akhirat dia adalah raja yang maha besar kedudukannya. Luasnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan syurga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Luas, tak ada sempadan Tuhan bagi. Kemudian Allah kata apa? Lahum fiha ma yasha'un. Bagi mereka dalam syurga itu apa saja yang mereka nak, apa saja yang manusia nak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kamu dalam syurga itu apa saja yang diri kamu bernafsu tentangnya, dan apa saja yang kamu cita-cita, kamu inginkan. Tamanna ya abdi, dalam hadis, cita-cita wahai hamba aku. Hamba masuk syurga, Allah kata cita-cita wahai hamba aku.
Dia sebut satu apa yang dia nak. Allah tanya dia, habislah Tuhan. Sebahagian riwayat Allah kata, bukankah dulu kau pernah nak ini dan ini dalam dunia? Dia pun tak sebut dah, tak ingat dah. Tengok dunia cantik, tengok syurga cantik sangat. Allah kata, hari ini aku datangkan lebih baik daripada itu. Segala cita-cita, dia barangkali dia cita-cita nak rumah cantik, tak sampai di dunia. Nak isteri cantik ke, nak pasangan cantik, makanan sedap, nak segala yang dia nak. Jika dia masuk syurga, Allah tunaikan segala itu. Walahum fiha ma yasha'un. Bagi mereka di dalam syurga itu apa sahaja yang mereka kehendaki. Wa kadzalika yajzillahul muttaqin. Yang demikian itu Allah membalas orang-orang yang bertakwa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hidup kekecewaan dalam banyak keadaan. Banyak benda yang menjadi cita-cita kita tak dapat dalam hidup, orang lain dapat. Tetapi sahabat semangat dengan hidup kerana mereka nak mati untuk syurga. Kenapa para sahabat, para ulama tidak terpegun dengan tawaran-tawaran raja-raja, orang-orang besar dan hebat dan harta dunia? Kerana mereka dipenuhi dengan bayangan syurga. Beriman mereka tentang janji syurga. Dan itulah yang memberikan kekuatan untuk setiap orang. Mudah-mudahan kita juga sehingga ke akhir hayat beramal. Sejuk di tengah malam kita bangun untuk salat. Letih macam mana pun kita salat. Ada harta banyak kita tunaikan hak bagi yang meminta dan yang berhak. Semuanya kerana memburu syurga. Ada yang kita nak, kita tak buat kerana mengharapkan syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua di dalam syurga, insya-Allah. Ada panjang lagi ayat ini, tapi menggunakan masa yang terhad, insya-Allah nanti bila ada ruang yang lain kita akan sambung di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.